Okey, baik. Kita akan bincang berkenaan dengan soalan yang saya suruh buat semalam. Okey, kita tengok tajuk ni. Dia bagi gambar rajah macam ni. Okey, menentukan susunan logam Y, logam magnesium dan logam Z dalam siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Okey, jadi kalium manganat dipanaskan dan membebaskan gas oksigen bagi tindak balas dengan logam-logam yang berikut. Jadi hasil tindak balas dia kita dapat macam ni lah. Y dia berbara malam. Okey, magnesium terbakar dengan nyalaan terang dan Z berbara terang. Jadi dekat susunan ni kita dah boleh nampak lah, dekat sini kita dah boleh nampak yang manakah adalah paling reaktif. Okey, mestilah nyalaan dia yang paling terang. Okey, yang ni nombor 1 paling reaktif. Okey, nombor 2 kita tengok dulu siap-siap lah. Okey, berbara terang, yang ni berbara malap. Jadi yang ni lah nombor 2. Okey, yang ni berbara malap nombor 3. Okey, kita tengok yang di bawah. Kenal pasti logam Y dan logam Z. Okey, jadi dia bagi tak kat atas ni logam. Okey, dia tak bagi. Jadi dalam untuk tajuk yang macam ni kita kena tengok warna yang terbentuk. Jadi warna hitam, satu lagi berwarna kuning. Jadi kita dah buat eksperimen, hari tu kita dah tengok. Kalau yang warna kuning mestilah ferrum. Jadi logam Z ni adalah ferrum lah. Okey, dan yang berwarna hitam ni adalah plumbum. Okey. Tapi dia jarang naik. Kalau naik kamu ingat dia macam ni lah. Kalau hitam plumbum, kalau yang warna kuning dia ferrum. Okey, kemudian kita kena susun mengikut ketertiban menurut. Maksudnya daripada yang paling reaktif kepada yang paling tidak reaktif. Jadi yang paling reaktif nombor 1 adalah magnesium. Okey, kemudian logam zinc nombor 2, kemudian logam Y nombor 3. Okey. Ini adalah jawapan untuk soalan yang tersebut. Okey, yang seterusnya kita tengok soalan contoh PT3 yang diberikan. Okey, Kumar menjalankan satu eksperimen tindak balas antara logam dengan bukan logam. Okey, seperti yang ditunjukkan di bawah. Jadi kita dah buat eksperimen ni, kita dah boleh agak dah. Kalau dah buat dua nyalaan yang macam ni, kemudian susunan dia macam ni, kita dah tahu. Ini adalah tindak balas logam dengan oksigen. Tak ada lagi eksperimen yang lain tak susun pun macam ni. Okey, kita tengok gambar rajah ni, kita dah tahu. Ni adalah tindak balas logam dengan oksigen. Okey, namakan satu contoh logam. Okey, dalam siri kereaktifan ada banyak logam. Sampai bawah ni, kamu bagilah satu contoh. Okey, kami kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah tu semua tu adalah logam. Kamu bagi satu. Okey, ni contohnya adalah salah satu. Bagi satu saja untuk satu markah. Kemudian, substance Ams. Okey, ni kita dah tahu dah kalau tindak balas logam dengan oksigen, di sini mesti ada kalium manganat. Okey, untuk menambahkan, untuk menghasilkan lebih banyak oksigen. Okey, jadi substance M ni adalah untuk membekalkan oksigen untuk tindak balas logam. Okey, ni adalah jawapannya. Okey, yang seterusnya untuk C, bukan. Okey, yang seterusnya yang sebelah ni. Okey, dia bagi Kumar meneruskan eksperimen menggunakan logam V dan logam W untuk mengkaji kereaktifan logam. Persamaannya adalah seperti berikut. Okey, nyatakan apa yang berlaku dalam eksperimen berikut. Okey, jadi kita tengok bila V bergabung dengan oksigen, dia akan membentuk V sahaja. Tidak ada oksigen yang bergabung. Okey. Tapi yang ni W bila bergabung dengan oksigen, bertindak balas dengan oksigen, dia akan menjadi W oksida. W oksida ni. Dia akan jadi W oksida. Okey, maksudnya dia bertindak balas dengan oksigen. Jadi terangkan jawapan kamu. Okey, untuk eksperimen 1, kenapa dia tidak menghasilkan oksida logam? Disebabkan adalah V ni adalah tidak bertindak balas dengan logam baru dan juga V ni adalah tidak reaktif. Jadi daripada gambar rajah ni, kamu tengok dia tidak bertindak balas dengan oksigen pun. Okey. Dan dia juga adalah sangat tidak reaktif. Contoh macam emas lah. Emas, perak. Okey. Semua tu adalah logam yang tak reaktif. Jadi dia ada hasil tindak balas yang akan berlaku. Okey, nombor 2, W bertindak balas dengan oksigen. Okey, kita nampak W bertindak balas oksigen disebabkan dia menghasilkan logam baru iaitu
W oksida. Okey, disebabkan adalah W ni adalah W adalah logam yang reaktif. Okey, W bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk bahan baru kerana W adalah logam yang reaktif. Okey, ini adalah jawapannya. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, soalan yang seterusnya nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2. Seorang ahli geologi sedang menjalankan satu ujian di sebuah gua batu kapur. Dia mengumpul sedikit spesimen sampel untuk mengkaji kesan asid ke atas sampel tersebut. Yang ni kita dah buat banyak kali kan? Okey, jadi kita dah tahu dah. Okey, jadi nyatakan sebatian kimia yang terdapat dalam batu kapur. Okey, jadi apakah unsur dan nama saintifik untuk batu kapur lah sebatian. Okey, kalau unsur-unsur lain satu-satu ni kata sebatian. Jadi bila sebatian, nama saintifik untuk batu kapur lah. Okey, jadi nama saintifiknya adalah kalsium karbonat. Okey, yang saya terangkan hari tu, kalsium karbonat ni dia ada banyak contoh lain yang terdiri daripada kalsium karbonat. Contohnya adalah batu kapur, lagi marmar. Ini semua nama kalsium karbonat. Kulit cengkerang, okey, ataupun kulit telur, okey, ataupun gigi. Ini semua adalah kalsium karbonat. Okey, sebatiannya adalah terdiri daripada kalsium karbonat. Okey, yang sebawah, sampel tersebut bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Namakan satu hasil tindak balas tersebut. Okey, jadi kita ingat bila kalsium karbonat, okey, kita kena ingatlah yang ni, bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, saya ambil pen merah dulu, saya nak asingkan. Okey, jadi dia akan menghasilkan, okey, kalsium bertindak balas dengan asid. Asid ni dia akan jadi kalsium klorida. Okey, kalau tak ingat kalsium klorida, letak saja garam kalsium. Okey, garam kalsium. Tambah karbonat jadi apa? Karbon dioksida. Tambah asid jadi air. Okey, ini adalah hasil tindak balas dia. Jadi namakan satu hasil tindak balas tersebut. Jadi sama ada dia menghasilkan larutan garam kalsium ataupun gas karbon dioksida. Kenapa kita tak letak air? Sebab air ni dia akan bercampur dengan larutan garam kalsium nanti. Okey. Baik, yang seterusnya, kalau nak letak air kat tepi ni pun boleh lah. Okey, kalau saya terima lah. Saya nak write pun saya je nanti. Okey, saya terima. Okey, baik. Yang seterusnya, kita tengok soalan yang seterusnya. Nombor seterusnya. Okey, ni C. Okey, jadual 9 menunjukkan takat lebur beberapa bahan. Okey, pilih satu bahan yang sesuai digunakan sebagai permukaan meja di dapur. Okey, dia bagi semua ni takat lebur lah. Maksudnya, kalau 660 barulah aluminium tu akan melebur. Okey, kalau marble 1339 barulah marble tu akan melebur. Okey, PVC 160 darjah Celsius barulah PVC tu akan melebur. Jadi yang mana kita sesuai untuk buat dapur? Sebab dapur mesti kita buat pembakaran banyak kan? Okey, jadi kita pilih takat lebur yang paling tinggi lah. Jadi jawapannya adalah marmar kerana dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, yang seterusnya, simen ialah bahan untuk pembinaan. Batu kapur merupakan bahan utama dalam simen. Terangkan ciri batu kapur sebagai bahan utama dalam simen. Yang pertama, batu kapur ni dia tak larut dalam air. Okey. Dan yang kedua, dia adalah kadar takat leburnya adalah tinggi. Iaitu dia tahan haba yang tinggilah. Okey. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, yang seterusnya, untuk jawapan yang seterusnya, yang ni nombor 3. Dewi menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas kalsium karbonat. Okey, selain daripada kalsium, nyatakan unsur lain yang terdapat dalam kalsium karbonat. Jadi,
Nama dia adalah kalsium karbonat. Jadi kita nak keluarkan satu-satu unsur yang ada dalam nama sebatian ni. Okey. Jadi dia ada kalsium. Okey, selain daripada kalsium, kalsium ni tak mau, dia tak mau kalsium. Jadi dua nama ni dia ada karbon, dia ada oksigen, barulah dia jadi karbonat. Okey. Jadi ni adalah jawapannya lah. Pilih salah satu sebab satu markah saja. Okey, kemudian berdasarkan darjah 9 nyatakan satu hasil tindak balas tersebut. Okey, jadi dia tindak balas dengan apa ni? Kalsium karbonat bertindak balas dengan khabar sajalah. Tak ada campuran apa-apa pun. Okey. Jadi kita buat jauh ke tindak balas di bawah. Okey. Kalsium karbonat bertindak balas dengan haba. Haba tu oksigen. Ingat lah. Bertindak balas dengan haba maksudnya dengan oksigen lah. Okey, ni haba lah. Okey, dipanaskan. Dia bertindak balas dengan oksigen. Dipanaskan mesti ada kadar oksigen, akan bertindak balas dengan oksigen. Okey, jadi kalsium nama yang depan bertindak balas dengan oksigen, jadi kalsium oksida. Okey, karbonat pun sama. Bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okey, jadi ada dua lah. Jawapannya sama ada dia kalsium oksida ataupun karbon dioksida. Kalau tak ingat tindak balas ni, kamu ingatlah karbonat mesti dia menghasilkan karbon dioksida. Okey. Baik, itu jawapannya. Jadi, saya harap para pelajar boleh faham berkenaan dengan latihan yang saya berikan ni. Okey, dan kita akan berjumpa untuk topik yang seterusnya, iaitu 4.3.